Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak sambung 11.3 jenis keimunan. Okey, kita tengok kat sini ya. Terdapat dua jenis keimunan, iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Aktif bermaksud sel limfosit, iaitu sejenis sel darah putih dalam badan kita, dapat menghasilkan antibodinya sendiri, sebagai gerak balas terhadap rangsangan oleh antigen. Antigen tu sebarang benda asing yang masuk dalam badan kita akan kenali dia sebagai antigen. Dan badan kita akan menghasilkan antibodi. Sementara keimunan pasif pula bermaksud badan menerima antibodi daripada sumber luar. Bermaksud badan kita memang tak akan hasilkan antibodi. Antibodi tu kita dapatkan daripada luar. Kedua-dua jenis keimunan mungkin dihasilkan secara semula jadi ataupun buatan. Okay, kita tengok sini ya. Contohnya macam ni lah. Keimunan kita ada dua jenis. Keimunan aktif dan keimunan pasif. Aktif ni bermaksud badan boleh hasilkan sendiri antibodi. Dan keimunan aktif kita dapat secara semula jadi dan juga secara buatan. Secara semula jadi maksudnya, contohnya kita dapat setelah kita sembuh daripada sebarang penyakit. Lepas kita sembuh daripada penyakit tu, secara tak langsung kita dah dapat keimunan aktif semula jadi. Keimunan aktif buatan pula bermaksud kita dapat setelah kita menerima suntikan vaksin. Baru-baru ni kan kita semua dapat suntikan vaksin untuk COVID-19 kan. Maksudnya kita sudah dapat keimunan aktif jenis buatan. Okey, keimunan pasif pula pun ada dua juga. Satu secara semula jadi dan satu lagi secara buatan. Pasif semula jadi bermaksud diperolehi daripada penyusuan ibu dan daripada ibu kepada fetus semasa kehamilan. Okay, nanti kita akan huraikan benda ni nanti ya. Dan yang kedua, keimunan pasif buatan diperolehi melalui suntikan antiserum. Yang ni pun kita akan perincikan nanti. Jadi ingat, keimunan aktif ada dua jenis. Keimunan aktif ada dua jenis. Satu yang semula jadi, satu yang buatan. Yang pasif pun ada dua jenis. Satu yang semula jadi, satu yang buatan. Okay, kita akan perincikan lagi. Okay, kita tengok. Okey, keimunan pasif dan keimunan aktif. Mari kita lihat dengan lebih mendalam tentang keimunan aktif dan keimunan pasif. Okey, kat sini ada ni. Okey. Persamaan antara buatan dan semula jadi. Okey, persamaan di antara buatan dan semula jadi. Okey, persamaan dia ada dua kat sini. Antibodi dihasilkan secara semula jadi oleh sel limfosit. Aktif ni bermaksud badan tu memang boleh hasilkan antibodi secara sendiri. Siapa yang hasilkan antibodi? Sel limfosit. Yang kedua, keimunan kekal untuk jangka masa yang lama. Okey, dia tahan lama. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun dan mungkin seumur hidup. Okay, kat sini ada penerangan tentang keimunan aktif dan keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan. Okey, cikgu dah ringkaskan untuk awak. Kita tengok gambar rajah ni. Ini adalah keimunan aktif semula jadi.
Ini adalah keimunan aktif semula jadi. Cikgu tak tulis kat sini. Okay, kita tengok. Step yang pertama. Okey. Kita lihat sini ya. Ini adalah seorang yang sihat. Seorang yang sihat. Okey. Katalah dia ni nama Aminah lah. Aminah. Aminah telah dijangkiti oleh patogen. Maksudnya patogen. Ni benda ni. Patogen ni. Dah masuk dalam badan si Aminah ni. Dia dijangkiti. Okay, apa yang badan Aminah ni buat? Bila patogen ni antigen lah. Patogen tu adalah mikroorganisma yang boleh menyebabkan kita sakit. Antigen lah tu maksudnya. Jadi hasilnya, badan kita tengok step nombor 2 ni. Badan kita akan menghasilkan antibody. Maksudnya, ni bukan okey. Sel limfosit. Okey. Sel limfosit dalam badan kita. Sel limfosit dalam badan kita. Okey, badan kita akan menghasilkan sel limfosit. Sel limfosit adalah sejenis sel darah putih yang boleh menghasilkan antibody. Dia akan menghasilkan antibody jenis T dan juga jenis B. Okey. Antibody jenis T ni, okey. Sel limfosit, okey, silap. Pembetulan. Okey, sel limfosit ni ada 2 jenis. Satu sel limfosit T, satu lagi sel limfosit B. Ada 2 jenis Sel limfosit T akan menghasilkan antibody untuk kita. Sel limfosit T akan menghasilkan antibody. Antibody yang dihasilkan ini akan melawan patogen tadi. Dia akan lawan patogen tadi ni. Dia akan musnahkan patogen tadi. Okey. Dan sel limfosit T ini juga akan merangsang sel limfosit B. Dia akan rangsang sel limfosit B. Dan apabila sel limfosit B terangsang, dia akan menghasilkan sel memori. Siapa yang akan menghasilkan sel memori? Sel limfosit B. Okey. Lepas tu kita tengok nombor 6. Kita tengok nombor 6. Okey. Jadi, sel limfosit T ni tadi akan memusnahkan patogen. Dia akan menghasilkan antibody yang akan memusnahkan patogen tadilah. Bila dia musnahkan patogen ni tadi, jadi orang tu pun sembuh dah daripada penyakit. Sebab dah patogen dah dimusnahkan, dah tak ada dah lagi patogen dalam badan dia. Jadi si Aminah ni pun dah sembuh daripada penyakit. Dah sembuh dah lah. Tadi masa dia diserang oleh patogen tadi, dia tengah sakit. Sekarang dia dah sembuh. Sebab antibody ni dah lawan patogen ni tadi. Dah bunuh patogen ni. Jadi si Aminah ni pun dah sembuh. Jadi Aminah mendapat keimunan kekal. Dia dapat keimunan setelah dia sembuh daripada penyakit tadi. Faham ni yang dikatakan keimunan aktif semula jadi. Okay. Kita tengok seterusnya, nombor 7. Jika sekali lagi Aminah dijangkiti oleh patogen yang sama, rupa pun sama macam ni, patogen yang sama, next time, lagi sekali patogen yang sama masuk dalam badan Aminah, apa yang berlaku? Nampak ni sel memori ni. Sel memori ni akan menghasilkan antibody dengan cepat untuk memusnahkan patogen tadi. Jadi sebab itulah dia dapat keimunan. Sebab itulah caranya dia dapat keimunan. Sebab dah ada sel memori ni. Jadi sel memori ni dah kenal dah patogen yang mula-mula masuk dalam badan Aminah. Dan dia terus buat antibody untuk memusnahkan patogen tadi. Jadi Aminah tak sempatlah sakit. Jadi sebab antibody tu akan dihasilkan dengan cepat. Sebenarnya untuk menghasilkan antibody,
untuk kali pertama, dia agak lambat. Antibody ni dia mungkin ambil masa 2 hingga 3 hari lah untuk dia dihasilkan. Pada masa yang pertama ni kan, lambat sikit. Jadi sementara antibody tadi nak melawan patogen tadi, aminah ni dia sakit dahulu. Dia sakit dulu. Bila dah musnahkan patogen ni, bila patogen yang masuk dalam badan aminah ni dah mati semua, dah musnah, jadi aminah ni akan sembuh lah. Tapi sekiranya berlakunya jangkitan kali kedua oleh patogen yang sama, antibody tu dapat dihasilkan dengan cepat sebab dah ada sel memori. Bermaksud aminah tadi tak sempat sakit. Faham ya? Ini adalah keimunan aktif semula jadi. Cikgu buat gambar rajah macam ni nak bagi awak senang faham. Awak nampak gambar rajah ni, awak boleh faham. Dia punya kaitan-kaitan dia. Berbanding kalau kita tulis ayat yang panjang macam ni. Susah sikit nak faham. Jelas? Contoh dia penyakit apa ni? Gambar foto 11.2. Seseorang individu yang sembuh daripada penyakit cacar air. Penyakit cacar air. Contohnya demam campak lah penyakit cacar air tu. Atau penyakit influenza. Memperolehi keimunan aktif semula jadi. Sebab tu awak perasan tak? Setiap daripada kita akan dapat demam campak sekali saja. Jaranglah ada orang yang dapat demam campak kali kedua. 2 kali. Sebab kita dah dapat keimunan aktif semula jadi. Jelas? Okey. Seterusnya kita nak tengok keimunan aktif buatan. Apa bezanya semula jadi dan buatan? Okay, kita tengok kat sini. Gambar rajah yang sama, hampir sama. Okay, kita tengok apa perbezaan dia. Okay, ini nombor 1. Nombor 1 ni. Okey. Si aminah tadi telah disuntik dengan vaksin. Ini nombor 1. Badan dia disuntik dengan vaksin. Apa dia vaksin? Vaksin ini adalah patogen yang dah lemah, ataupun mungkin yang dah mati, ataupun mungkin yang dah tak berbahaya. Tak virulen tu maksudnya dah tak berbahaya lah. Kita suntik ke dalam badan si aminah ni tadi. Sengaja disuntikkan. Contohnya macam kita suntik vaksin COVID-19. Okay? Vaksin COVID-19 yang disuntik tu vaksin yang dah lemah. Mungkin yang dah mati. Atau mungkin yang tak membahayakan kita lagi. Jadi, sebagai gerak balas daripada kemasukan antigen ni tadi, yang ni kita kata dia antigen lah. Yang ni bolehlah kita definisikannya sebagai antigen. Jadi, bila antigen ni dah masuk dalam badan si aminah, badan si aminah akan menghasilkan limfosit. Iaitu limfosit T dan juga limfosit B. Macam tadi juga. Limfosit T akan menghasilkan antibody yang akan lawan patogen yang dah lemah ni tadi. Of course lah, dia boleh lawan sebab patogen yang masuk ni memang patogen yang dah mati. Memang yang dah tak kuat. Okay? Dia lawan benda yang dah nak mati kan. Jadi, si antibody ni menang lah. Dan sel limfosit T ini juga akan merangsang limfosit B. Macam tadi, untuk dia menghasilkan sel memori. Macam tadi. Okay? Jadi, si aminah ni tadi dah dapat keimunan aktif buatan. Buatan sebab dah disuntik dengan vaksin. Si aminah ni sempat sakit tak? Apabila disuntik dengan vaksin. Si aminah ni dia tak sakit. Yang macam tadi ni, bila dijangkiti oleh patogen, si aminah ni akan sakit. Beza. Tapi yang ini sebabkan dia disuntik dengan patogen yang lemah, jadi si aminah ni dia tak sakit.
Tujuan kita suntik vaksin ni sebab kita nak suruh badan kita hasilkan limfosit T dengan B saja. Sebab kalau kita tak suntik vaksin, badan kita memang tak akan hasilkan limfosit T dan B. Kalau dia hasil pun tak banyak. Kita nak rangsang badan kita hasilkan. Okey? Dapatlah keimunan aktif buatan. Jika sekali lagi dijangkiti oleh patogen sebenar, katalah yang kita suntik ni vaksin COVID-19 yang awak dapat, kan? Mungkin awak dapat jenis Pfizer, mungkin dapat jenis Sinovac, kan? So, katalah masuk dalam badan kita, masuklah vaksin yang sebenar. COVID-19 yang sebenar yang kita dapat. Jika sekali lagi badan dijangkiti oleh patogen sebenar, sel memori akan menghasilkan antibodi dengan cepat untuk memusnahkan patogen tadi. Jadi kita dapatlah perlindungan. Sebab sel memori dah dihasilkan dan dia kenal, sel memori ni dia kenal. Dia kata kalau lagi sekali patogen yang sama tu masuk, aku akan terus lawan sebab dia boleh menghasilkan antibodi dengan cepat. Jadi seseorang yang dah dapat suntikan vaksin untuk penyakit COVID-19, jadi dia lebih selamat sebab dia sudah ada sel memori yang boleh menghasilkan antibodi dengan cepat. Katalah kalau dia tak suntik dengan vaksin, tak disuntik dengan vaksin, dia takkan ada benda ni, benda ni takkan ada. Bila benda ni semua tak ada, masuk patogen yang sebenar, COVID-19 yang sebenar, badan dia akan lambat bertindak balas untuk menghasilkan antibodi. Okey, jadi dia akan mungkin dapat penyakit tu dengan teruk lah. Itu maksudnya. Beza dia kat sini je, cikgu rasa. Beza dia dekat sini je. Yang lain tu sama. Jelas ya? Harap awak faham. Okey, kita tengok sini. Okey. Okey. Yang ni point ni. Okey, kita nak tengok point yang ni lah. Kita nak tengok. Okey, contoh. Contoh vaksin yang lain selain daripada vaksin COVID-19, kita ada vaksin Salk untuk penyakit poliomyelitis, vaksin BCG untuk penyakit TB dan vaksin HPV untuk penyakit kanser cervix. Ini awak dapat masa awak lahir dulu. Yang ni awak dapat masa awak di sekolah. Kan ada datang nurse, datang cucuk vaksin HPV ni untuk penyakit kanser cervix ya. Okey. Yang ni pun kita dapat masa kita kanak-kanak dulu. Poliomyelitis. Vaksin Salk. Okey? Jelas? Kita tengok sini. Bercakap tentang vaksin ni, kita tengok sini. Kita nak sentuh sedikit isu-isu semasa sekarang ni kan. Okey, perbezaan vaksin COVID-19. Okey. Vaksin yang pertama adalah vaksin jenis Pfizer. Jenis vaksin, siapa yang dapat suntikan Pfizer, maksudnya badannya telah disuntik dengan mRNA vaksin ni tadi. mRNA vaksin COVID-19 tu. Dia suntik DNA dia saja. Nama DNA tu ialah mRNA. Okey? Maksudnya ni dia menggunakan teknologi yang terbaru dan terkini lah. Okay, teknologi yang terbaru dan terkini. Dia tak gunakan vaksin yang dia tak gunakan patogen yang lemah, dia tak gunakan patogen yang dah mati ataupun tak virulen. Sebaliknya dia menggunakan teknologi tinggi, iaitu dia suntik mRNA ke dalam badan kita dan tujuannya nak rangsang badan kita hasilkan antibodi nak lawan vaksin 19 tadi.
Okey, yang jenis AstraZeneca ni, dia jenis vaksin ni adalah adenovirus. Dia maksudnya badan kita dapat virus jenis adenovirus. Apa dia adenovirus? Adenovirus ni adalah sejenis vaksin pula, bukan silap. Sejenis virus yang ada ciri-ciri yang sama macam COVID-19. Okey. Dia ada ciri yang sama macam COVID-19 dan virus ini telah pun dimodifikasi. Telah menjalani pengubahsuaian supaya dia tidak lagi bahaya. Suntik dalam badan kita untuk badan kita dirangsangkan menghasilkan antibodi. Okey, jenis vaksin yang ketiga adalah Sinovac. Ni adalah vaksin Sinovac syarikat ni adalah syarikat Sinovac ni. Jenis vaksin adalah virus ternyah aktif. Ni macam tadilah. Maksudnya dia gunakan virus yang dah dilemahkan. Yang ni teknologi ni mungkin agak teknologi lama lah kita kata. Virus yang dah dilemahkan, disuntik dalam badan kita. CanSino juga menggunakan adenovirus. Yang ni suntikan dia berbeza daripada yang dua tadi ni. Hanya satu suntikan saja. Dia tak perlu sampai dua. Satu suntikan sudah mencukupi. Okay, ada setengah-setengah orang dia akan dapat CanSino. Vaksin daripada CanSino. Dan virus, ni apa dia pula, syarikat apa ni? Yang ni kita tak ada kat Malaysia, mungkin kita tak dapat suntikkan vaksin ni. Ni pun jenis adenovirus. Lagi satu Sinopharm. Sinopharm pun sama juga macam Sinovac, iaitu kita gunakan virus ternyah aktif. Okey. Ini adalah jenis-jenis vaksin. Suntikan otot ni maksudnya kita suntik dekat lengan kita lah. Suntik di otot dan keberkesanannya. Okey. Okey. Dah habis tentang keimunan aktif, nanti kita akan tengok keimunan pasif pula. Okey, cikgu berhenti kat sini dulu.